Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 kelas IC10 subjek CTU 554 Etika dan Peradaban akan membentangkan kertas kerja kami. Namun terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli pertama diri saya sendiri, Mio Alif Haikal bin Muhammad Nur Asrat. Ahli kedua Ahmad Iskandar bin Syarul Riza. Ahli ketiga Muhammad Aiman bin Muhammad Azhari. Ahli keempat Abdullah Iqbal bin Makno. Ahli kelima Muhammad Fikri bin Samsudin dan ahli yang terakhir Muhammad Taufik bin Baharum. Oleh itu kita akan memulakan pembentangan kertas kerja kami yang bertajuk Pembinaan Negara Bangsa, suatu pendekatan wasatiyah dalam membentuk kesejahteraan masyarakat dan negara seiring dengan penghayatan etika dan peradaban. Pengenalan. Bab kata pepatah bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Pepatah ini amat sinonim dengan perpaduan masyarakat di sesebuah tempat sama ada di sesebuah kampung, di sebuah negeri dan negara. Pepatah ini perlu disematkan dan dijadikan sebagai agenda dalam membentuk kesejahteraan rakyat di negara kita seiring dengan etika dan peradaban. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, pembinaan merujuk kepada kegiatan ataupun usaha dan pembinaan dalam membina sesuatu. Manakala perkataan wasatiyah ini menurut Ma'an Z. Madinah pada tahun 1973, wasatah bermaksud to be in the middle. Ini membawa maksud kepada pertengah. Ini juga menunjukkan bahawa jika apa pun yang dinisbahkan padanya, ia dimaksudkan kepada pertengahan, sederhana, tidak melampau ataupun tidak berlebih-lebihan. Kita melihat kepada istilah negara bangsa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat dari sudut bahasa, ianya adalah sebuah negara yang berdaulat yang didiami oleh satu bangsa. Manakala daripada sudut istilah negara bangsa ini bermaksud sebuah negara berdaulat di mana rakyatnya tidak dapat diidentifikasikan melalui kaum, keturunan ataupun warna kulit. Istilah negara bangsa ini berbeza dengan istilah bangsa kerana istilah bangsa ini hanya lebih tertumpu kepada satu kaum ataupun bangsa. Manakala istilah negara bangsa ini lebih menyeluruh. Sebelum kita melihat Malaysia yang pada hari ini penuh dengan kejayaan dan ekonomi yang pesat, sebenarnya kita telah menempuhi zaman-zaman yang amat mengerikan, iaitu zaman penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, Portugis, British dan Jepun. Kita seharusnya bersyukur kerana Malaysia masih dalam keadaan aman dan sentosa walaupun kita hidup dalam pelbagai masyarakat yang ada pelbagai kaum, bangsa maupun agama. Proses awal pembinaan negara sebenarnya telah bermula semenjak kemerdekaan lagi, namun ianya lebih tertumpu apabila berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, iaitu suatu kes rusuhan dan pertelingkahan antara kaum yang telah menyebabkan kerugian daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Pada hari ini kita semua sebagai masyarakat Malaysia perlu mengelakkan peristiwa sebegini berulang lagi. Baik, sekarang kita akan masuk ke perbincangan kajian ini. Cabaran dan halangan dalam membina negara bangsa. Cabaran yang pertama ialah kepelbagaian budaya dan pluralisme. Seperti mana yang kita ketahui, negara Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum, di mana munculnya kedatangan pelbagai kaum ini adalah selepas munculnya British. British menubuhkan satu dasar, iaitu dasar imigrasi liberal, di mana dasar ini menggalakkan masuknya pekerja-pekerja buruh daripada China, India dan banyak lagi kaum untuk bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang telah ditetapkan. Pihak British juga mengaplikasikan perintah suruhan dan pecah, di mana di bawah keadaan ini, etnik-etnik yang berkumpulan seperti Melayu, Cina dan India diasingkan mengikut tempat tinggal dan tempat pekerjaan. Contohnya seperti Melayu tinggal di tempat perkampungan, Cina di perbandaran dan India di estate. Dan daripada tempat yang berlainan menyebabkan orang Melayu ketinggalan dari segi ekonomi berbanding dengan orang Cina. Kebanyakan orang Melayu hidup miskin kerana tidak dapat merasai kemajuan, permodenan dan kemudahan infrastruktur yang hanya tertumpu di kawasan bandar. Oleh hal demikian juga menimbulkan rasa tidak puas hati, jiwa perkauman dan perasaan saling curiga mencurigai menyebabkan timbul kerusuhan. Cabaran yang seterusnya ialah globalisasi. Globalisasi ini lebih dikenali sebagai kesejahteraan atau dunia tanpa sepadan. Tiada satu negara pun yang terkecuali daripada globalisasi ini. Menurut Kenichi of May, globalisasi ini merupakan dunia tanpa sepadan di mana semua negara terkait pada maklumat diri secara global yang disokong oleh kehebatan teknologi. Globalisasi ini menjanjikan kehidupan yang lebih mudah dan cemerlang, akan tetapi ia juga mengakibatkan keburukan, iaitu cabut nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan lalu digantikan dengan konsep kesejahteraan.
Cabaran yang lain ialah liberalisme. Liberalisme bermaksud kesederhanaan ataupun keterbukaan. Liberalisme, keterbukaan tanpa had menjerumuskan kepada keburukan seperti penyelewengan, menggugat kemakmuran serta kelicinan pentadbiran dan menggugat perkembangan negara. Rakyat perlu mempunyai ketahanan daripada keadaan tersebut agar sikap liberalisme yang melampau dapat dielakkan. Dengan itu, mampu mengukuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme untuk kepentingan nasional. Cabaran yang air sekali ialah neo-feudalisme. Apa itu neo-feudalisme? Neo-feudalisme ialah sistem konservatif berkaitan pemerintahan yang terbentuk dalam cara baru era ini. Ia adalah sistem pemerintahan daripada golongan elit yang menguasai pelbagai aspek ekonomi, sosial dan politik sesebuah negara. Dengan neo-feudalisme ini akan mengakibatkan keburukan, ia seperti penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan penipuan. Oleh itu, diperlukan pertahanan yang kukuh dengan kewujudan perlembagaan dan undang-undang yang sentiasa kebal dalam mempertahankan keadilan. Saya akan menyambung dengan faktor ataupun strategi yang boleh digunakan untuk membina sebuah negara bangsa. Apakah strategi yang digunakan untuk memakmurkan kaum-kaum yang berbeza-beza ini? Jadi terdapat pelbagai strategi. Yang pertama, dengan tertubuhnya ideologi dan penghayatan terhadap rukun negara. Seperti yang kita tahu, rukun negara ini telah pun diwujudkan setelah peristiwa 13 Mei 1969. Pada ketika itu, pihak pentadbiran kerajaan dilihat terlampau mementingkan politik dan ekonomi sehingga mengabaikan usaha untuk menguatkan perpaduan antara kaum pada ketika itu. Jadi Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran telah dilantik untuk bertanggungjawab dalam merangka ideologi yang boleh ditanam ke dalam minda setiap rakyat berkenaan kepentingan hidup dalam keadaan harmoni antara kaum. Oleh kerana itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Rukun negara ini berfungsi dan dilihat cukup seimbang dalam memberikan aspek untuk membina sebuah negara bangsa yang makmur dan sejahtera. Aspek-aspek ini boleh dilihat dan dihayati dari sudut agamanya dan sosio-budaya yang cukup berkesan untuk dijadikan falsafah kepada rakyat yang berbilang kaum. Jadi kita akan melihat satu persatu prinsip di dalam rukun negara. Prinsip yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Mengapa kepercayaan kepada Tuhan ini diletakkan di dalam rukun yang pertama? Hal ini kerana keteguhan kepada agama dapat membentuk kepribadian, akhlak yang baik dan jiwa yang tenang di dalam seseorang individu. Setiap agama di dalam dunia ini pasti menginginkan umatnya untuk mempunyai kepribadian yang baik dan terpuji agar ia dapat menyumbang kepada keharmonian komuniti dan masyarakat tempat individu itu tinggal. Prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita telah mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi sejak dahulu lagi, dan seharusnya sistem-sistem ini dipelihara agar rakyat tidak berpecah belah. Negara yang aman datang daripada tampuk kepimpinan yang ampuh dan juga taat setianya seorang rakyat kepada pemimpinnya. Prinsip yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Rakyat harus menerima, mematuhi dan berjuang untuk mempertahankan keluhuran perlembagaan negara ini. Hal ini kerana perlembagaan yang telah diperjuangkan oleh tokoh terdahulu dilihat amat berkesan sebagai perlindungan kepada rakyat daripada dijajah oleh negara luar yang ingin datang mengubah budaya dan peradaban negara kita. Prinsip yang keempat yang boleh dilihat di sini adalah berkenaan dengan kedaulatan undang-undang. Ada sesetengah undang-undang yang digubah di dalam negara kita dilihat amat berat hukumannya di mata masyarakat. Namun, undang-undang ini bukanlah untuk menakutkan rakyat sebenarnya, tetapi lebih untuk menyedarkan rakyat untuk berfikir dengan lebih rasional setiap apa yang ingin mereka lakukan supaya perbuatan mereka itu tidak membawa kepada kejatuhan, keruntuhan dan juga pergaduhan di dalam negara tersebut. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menyedarkan semua rakyat bahawa setiap perbuatan salah yang mereka lakukan akan dihukum sama rata, tidak kira apa sahaja pangkat dan darjat seseorang individu tersebut. Prinsip yang terakhir adalah berkenaan dengan kesopanan dan kesusilaan. Setiap rakyat perlu menyemai sifat-sifat yang positif seperti bersopan santun dan bertata susila antara satu sama lain di dalam diri masing-masing. Sifat-sifat ini boleh mengukuhkan tali perpaduan antara kaum untuk hidup dengan penuh harmoni tanpa ada pergaduhan dan perbalahan yang boleh meruntuhkan institusi atau mencemarkan imej sesebuah negara. Proses dalam membina suatu negara bangsa yang berjaya adalah termasuk dengan menyatupadukan perpaduan di antara kaum yang berbeza-beza di dalam negara tersebut. Justru itu, ideologi rukun negara ini dilihat amat berkesan untuk menanamkan ideologi dan mewujudkan sifat perpaduan antara kaum tersebut. Memetik kata-kata Tun Abdul Razak, rahsia kesempurnaan rukun negara ialah pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara akan menjadi secebis dokumen yang tidak mempunyai makna. Mereka haruslah menghayati dan juga mengamalkan setiap maksud prinsip di dalam rukun negara ini agar pembentukan akhlak yang baik dan terpuji dapat wujud di dalam diri setiap rakyat dan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang aman, makmur dan sejahtera.
Dalam pembinaan negara bangsa adalah sangat mustahak bagi penerapan akhlak yang murni melalui pendidikan di bangku sekolah. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia boleh menjadi lebih mulia atau sebaliknya menjadi lebih hina daripada insan lain disebabkan oleh akhlak. Sekolah diibaratkan satu medan untuk semayan anak benih, iaitu pelajar bagi memastikan hasil tuaiannya adalah baik. Subjek atau mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral ini adalah bermotifkan untuk membangunkan jiwa insan. Untuk memperolehi akhlak yang mulia pada diri seseorang, ia perlu melalui proses pendidikan, diasuh, dididik dan dilatih. Yaljan pada tahun 1986 telah menyenaraikan beberapa unsur asas peranan pendidikan akhlak kepada manusia, iaitu yang pertama, membentuk semangat dan kecenderungan seseorang untuk melakukan kebaikan. Dalam konteks ini, ia menekankan bahawa komitmen individu terhadap setiap kelakuan yang baik dan mestilah menjauhi setiap perkara yang buruk. Oleh itu, akan lahirnya saintis dan cendekiawan yang berakhlak mulia serta memberi impak kepada penjanaan sumber manusia yang beretika. Unsur asas peranan pendidikan akhlak yang kedua adalah membentuk semangat persaudaraan sesama manusia. Manusia perlu belajar bagaimana untuk hidup dalam sebuah masyarakat dengan berhemah. Perkara ini telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sabda Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Riwayat Bukhari. Unsur asas peranan yang ketiga adalah membentuk kesedaran dalam kehidupan sosial. Seperti mana yang kita tahu bahawa perbandingan setiap individu adalah pada akhlaknya, bukan pada harta atau tahta. Selain itu, kesedaran dalam kehidupan sosial ini juga penting demi menjaga kehubungan sesama manusia secara berterusan melalui akhlak yang mulia. Di samping itu, pendidikan moral juga penting dalam pembentukan akhlak yang mulia di sekolah. Hal ini kerana akhlak dan kepribadian yang mulia bukan tertumpu kepada umat Islam sahaja, tetapi ia tanggungjawab semua agama dan kepercayaan. Di dalam subjek ini, ia menekankan prinsip menghormati perbezaan, meraihkan kepelbagaian dan memupuk hubungan baik antara pelbagai kaum dan agama. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2015, ia menyatakan bahawa tugas memupuk pelajar dengan akhlak yang tinggi dan disiplin yang ketat bukan hanya terletak di bahu guru pendidikan moral dan pendidikan Islam sahaja, tapi ia adalah tanggungjawab semua guru di sekolah. Okey, bagi strategi yang boleh dilakukan bagi menyatukan masyarakat ini. Okey, untuk individu, seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai bangsa di masyarakat yang terdapat di negara Malaysia. Mereka ini mestilah memiliki sambutan perayaan yang tersendiri. Okey, melalui sambutan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bilang kaum di Malaysia ini, kita dapat berkongsi cita rasa dan bagaimana perayaan itu disambut secara bersama. Okey, jadi secara tidak langsung kita dapat wujud hubungan atau pertalian persaudaraan sesama bangsa yang akan mengeratkan lagi hubungan sesama kita. Okey, selain itu juga berkongsi tradisi atau adat istiadat. Okey, saya yakin bahawa setiap kaum yang berada di negara kita ini memiliki tradisi atau adat istiadatnya tersendiri. Jadi tidak salahlah jika kita ingin mengetahui ataupun ingin berkongsi sesama masyarakat kita. Apabila kita berkongsi tradisi atau adat istiadat yang kita sendiri dengan bangsa yang lain, secara tidak langsung kita dapat menghormati apa yang setiap kaum itu lakukan dan tidak menghina sesama satu sama lain. Seterusnya, strategi bagi untuk menyatukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia boleh dilihat daripada peringkat sekolah. Kod pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jika diteliti pada peringkat sekolah, pelbagai strategi yang telah dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab seperti KPM, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia. Antara strategi yang dilakukan oleh pihak KPM untuk mengeratkan lagi hubungan antara pelajar yang berbilang kaum ialah mengadakan perhimpunan mingguan. Perhimpunan mingguan ini akan diadakan pada hari Isnin, di mana semua pelajar akan berkumpul pada setiap pagi untuk menyanyikan lagu kebangsaan dan negeri masing-masing. Apabila pelajar itu menyanyikan dan berkumpul sama mereka untuk menyanyikan lagu kebangsaan, bagi saya lah,
ketika di bangku persekolahan, saya merasakan lebih bersemangat dan terasa seperti negara ini milik kita bersama. So, saya yakin di situ bahawa pelajar-pelajar akan lebih berasa bertanggungjawab untuk bergabung antara satu sama lain, malah tidak akan wujudnya persengketaan antara pelajar-pelajar yang berbilang kaum tersebut. Pihak KPM mengadakan konsep sekolah wawasan. Sekolah wawasan ini diluluskan pada tahun 1997. Sekolah yang menempatkan pelajar yang berbagai bangsa dan latar belakang. Tujuan sekolah wawasan ini ditubuhkan adalah untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi untuk mewujudkan negara yang bersatu padu dan aman sejahtera. Terdapat berbagai sekolah wawasan yang telah ditubuhkan sehingga kini, antaranya Sekolah Wawasan Pekanbaru, Parit Bunta iaitu di Perak, Sekolah Wawasan Tasik Permai di Pulau Pinang dan lain-lain lagi. Idea sekolah wawasan ini layak diberi penghargaan kerana secara tidak langsung kita dapat melihat para pelajar yang berbilang kaum ini dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi kita dapat melihat pada masa akan datang tidak sukar lagi untuk kita menyatukan masyarakat yang bilang kaum di Malaysia. Seterusnya, strategi penyatuan masyarakat bagi peringkat negara pula dapat dilihat daripada aktiviti sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Okey, dua-dua sambutan ini bunyi lebih kurang sama, iaitu Hari Kebangsaan merupakan hari negara kita dan Malaysia ini Hari Malaysia iaitu hari negara kita juga, tetapi membawa maksud yang berbeza. Hari Kebangsaan merupakan hari merdeka, iaitu di mana hari kita bebas daripada penjajah, tarikh 31 Ogos, dan manakala Hari Malaysia pula iaitu hari di mana tertubuhnya negara Malaysia ini, iaitu selepas peristiwa 13 Mei, dan Hari Malaysia ini disambut pada September. Kita harus meraihkan agar kita dapat mengingati balik pengorbanan jasa nenek moyang kita terdahulu, bagaimana mereka berganding bahu dan bersatu padu untuk menjaga keamanan dan kemakmuran negara ini. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini bukanlah sambutan dari segi fizikal sahaja yang perlu kita lihat, tetapi dari segi rohani juga. Kesambutan ini dihayati secara teliti. Tidak mustahil kita sesama kaum-kaum yang lain akan berganding bahu, berasa bersemangat untuk menjaga tanah air ini dari sebarang penjajah ataupun pergaduhan sesama kita. Selain itu juga, strategi bagi penyatuan masyarakat, penganjuran kempen atau program yang berkaitan dengan patriotik, dan aktiviti ini perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab agar dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan mewujudkan negara yang aman dan damai pada masa kini dan akan datang. Saya akan membicarakan tentang kesimpulan tajuk ini. Kesimpulannya, pentingnya pendekatan wasatiyah dalam membentuk kesejahteraan masyarakat di mana sebuah negara mempunyai pelbagai agama dan budaya. Pendekatan ini perlu diperluaskan di Malaysia dari segi aspek pemerintahan. Sebelum melaksanakan wasatiyah dengan hubungan kaum, kita perlu membina perpaduan ummah atau persaudaraan sama umat Islam terlebih dahulu. Setelah itu barulah perpaduan di antara kaum dititik beratkan. Kita sebagai orang Melayu yang beragama Islam perlu memperkuatkan perpaduan dan persaudaraan antara kita, dan barulah dapat diperkukuhkan perpaduan dengan kaum yang pelbagai di Malaysia. Terusnya, pendekatan wasatiyah adalah simbol kekuatan kerana disokong oleh majoriti yang tidak melampau. Kebiasaannya golongan pertengahan, seimbang dan adil. Ia juga sebagai simbol keamanan kerana dapat mendamaikan kedua belah pihak yang mengambil pendekatan yang ekstrim, iaitu golongan yang melampau-lampau. Sekian daripada kami, kumpulan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.